Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025 buat semua keluarga Malaysia. Anda bersama saya Amir Zain dan ini berita AADK edisi 25 Oktober 2021. Antara tajuk utama edisi ini, MTMD Selangor memperhalusi strategi wujud pelbagai program banteras penyalahgunaan dadah peringkat negeri. AADK JKPD komited bantu penempatan pekerjaan, peluang perniagaan buat klien dalam komuniti. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK komited dalam usaha penyelarasan dasar, pelantindakan, strategi dan program membanteras dadah menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Membanteras Dadah MTMD Selangor bilangan 2 tahun 2021. Ia sekaligus bagi memantau gerak kerja membanteras dadah yang membabitkan agensi dan organisasi terlibat di peringkat daerah dan negeri. Mesyuarat yang dipengerusikan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amaruddin Syari, turut membincangkan isu penyalahgunaan dadah, substan dan pelancangan sosial selain mencapai keputusan melibatkan beberapa cadangan. Satu daripadanya untuk memperkemaskan tindakan pendidikan pencegahan dan pengesanan pekerja yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah atau bahan melalui pelaksanaan tempat kerja bebas dadah rancangan 3 tahun agensi atau Jabatan Kerajaan Negeri Selangor 2022 hingga 2024. Selain itu, MTMD Selangor juga memutuskan untuk mengangkat pemerkasaan peranan Pusat Pemulihan Dadah Persendirian atau PPDP dalam mengekalkan kepulihan bekas klien AADK Selangor. Faktor berkenaan diambil kira berikutan penagihan dadah adalah penyakit kompleks, berulang dan kronik serta memerlukan penjagaan sepanjang hayat. Justeru, dengan adanya sistem jagaan lanjutan yang pelbagai dan mudah diakses, ia dapat membantu meningkatkan tahap kepulihan. Sementara itu, medium tersebut turut bersetuju untuk melaksanakan kempen kolektif amal seniman indie membanteras dadah khusus kepada generasi muda. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. AADK terus komited menyalurkan mesej pencegahan penyalahgunaan dadah kepada pelbagai lapisan masyarakat. Salah satunya menerusi pelaksanaan program Omnipresent dan Outreach yang memfokuskan kawasan komuniti dan lokasi tumpuan awam. Sehubungan itu, dalam usaha mencapai matlamat dadah terkawal 2025, pihak AADK Brickfield dengan kerjasama Persatuan Penduduk Projek Perumahan Rakyat PPR Kerinci dan Jawatankuasa Pemulihan Dadah JKPD Brickfield mengadakan program Omnipresent dan Outreach di kawasan PPR Kerinci baru-baru ini. Baru-baru ini telah berlangsungnya program Omnipresence dan Outreach di PPR Kerinci yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Lembah Pantai Tuan Fahmi Fazil. Program dengan kerjasama Persatuan Penduduk PPR Kerinci dan Jawatankuasa Pemulihan Dadah JKPD daerah Brickfields ini diadakan bagi menyalurkan mesej pencegahan berkaitan penyalahgunaan dadah kepada pelbagai lapisan masyarakat di lokasi tersebut. Selain itu, program ini dijalankan bagi mendaya upaya peranan JKPD dalam melaksanakan strategi dan langkah proaktif untuk melaksanakan program-program bersama AADK khususnya kepada klien yang tinggal di kawasan berisiko tinggi. Menurut Encik Wati bin Hamdan, pengerusi JKPD daerah Brickfields, pihaknya akan memfokuskan kepada program-program penempatan pekerjaan dan peluang perniagaan kepada klien yang tinggal di kawasan Lembah Pantai.
Menurut beliau lagi, selain kerjasama berbagai pihak, komitmen klien itu sendiri penting untuk melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik dan seterusnya mengekalkan kepulihan. Assalamualaikum. Pertama sekali saya nak menyatakan daripada segi peranan JKPD itu sendiri. Sebenarnya JKPD ini ditubuhkan untuk mendekatkan diri dalam kerja-kerja pemulihan kepada klien-klien ADK. Yang mana sebenarnya kita nampak bahawa peranan JKPD ini dalam membantu program-program sokongan. Yang pertamanya kita nampak JKPD lebih mudah cara untuk bekerjasama dengan pihak-pihak komuniti setempat di setiap kawasan, dan kita nampak inilah sebenarnya satu jambatan di antara kerajaan dan juga penduduk dan menjadikan NGO seperti kita ni untuk bekerjasama rapat dalam agenda-agenda pemulihan kepada klien-klien setempat. Dan sebenarnya saya nampak perkara ini adalah lebih jelas, yang mana kita rasakan bahawa JKPD ini peranannya bukan setakat tertumpu kepada klien, tetapi JKPD jugalah merupakan satu entiti yang boleh menjadi penghubung yang lebih baik dalam masyarakat, dan juga JKPD lebih mampu untuk melaksanakan satu program ni dengan adanya peranan JKPD daripada segi peruntukan dan sumbangan dan sebagainya untuk melestarikan pemulihan klien-klien ADK. Turut serta dalam program ini ialah Polis Diraja Malaysia, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Belia dan Sukan, Skuad ADK Wilayah Persekutuan, Persatuan Pemimpin Rakan Sebaya Malaysia dan klien-klien pengawasan ADK daerah Big Fields. Syabas dan tahniah diucapkan. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, klien diminta lupakan sejarah hitam, tanam azam pulihkan diri. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Bertemu kembali. Usah terus mengenang sejarah hitam. Keutamaan kita kini berusaha menjadi insan yang lebih positif. Itu kata-kata semangat yang dititipkan Timbalan Ketua Pengarah Operasi ADK, Dato' Dr. Muhammad Sadeh Muhammad Amin terhadap kumpulan klien ketika sesi turun padang di Pusat Pemulihan Penanggihan Narkotik Puspen Sungai Besi, Kuala Lumpur. Pada kesempatan itu, beliau menyarankan klien agar tidak berterusan mengenangkan sejarah hitam. Sebaliknya, berazam menjalani rawatan dan kepulihan dengan hati yang terbuka dan bersungguh-sungguh. Menurut beliau, AADK sentiasa komited membantu klien keluar daripada masalah ketagihan dadah bagi melahirkan generasi Malaysia yang sihat sekaligus menyumbang kepada negara. Katanya, berbekalkan latihan, program dan ilmu dipelajari di Puspen, diharapkan kumpulan klien berasa yakin untuk menjalani kehidupan lebih bahagia di samping keluarga dan masyarakat kelak. Pada sesi turun padang selama 2 jam itu, Muhammad Sadeh turut merasmikan tapak projek amanah fertigasi cili yang mengusahakan tanaman cili padi bara. Pada masa sama, meninjau kawasan sekitar, operasi dan fasiliti termasuk menyampaikan amanat kepada keluarga AADK di Puspen Sungai Besi. Turut menyertai sesi turun padang berkenaan, Pengarah Puspen Sungai Besi, Nur Syuhaila Abdul Rahman. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Kita ke berita seterusnya. Ekoran hujan lebat pada Rabu lalu telah menyebabkan Puspen Sepang dilanda banjir kilat. Dalam kejadian kira-kira pukul 4.30 pagi, kawasan sekitar Puspen dinaiki air akibat limpahan air Sungai Dengkil dan Sungai Labu. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama penolong pegawai anti dadah, Zaidi Hassan di lokasi kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk makluman pada hari ini 21 hari bulan Oktober berlaku satu kejadian yang seperti mana yang berlaku di belakang tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kejadian banjir. Di mananya banjir ini telah berlaku saban tahun, tapi pada tahun ini amat teruk kerana ia melibatkan limpahan air sungai daripada 2 buah sungai, iaitu Sungai Dengkil dan Sungai Labu, dan menyebabkan arus air begitu cepat masuk bermula jam pada 4.30 pagi tadi. Jadi apa tuan-tuan tengok sekarang di Padang Kawat kelihatan agak flood, agak penuh. Jika banjir sebelumnya dia tidak ada sedikit saja
bandir tersebut, tapi pada kali ini dia telah memasuki bangunan-bangunan termasuk asrama, termasuk kawasan dewan, store dan sebagainya, termasuk juga kawasan quarters. Ini menjejaskan keseluruhan operasi. Dan buat masa ini untuk memata kini kita sedang menunggu pergerakan klien untuk digerakkan ke Dengkil, dan pada sama kita sedang uruskan perpindahan semua ahli quarters, ahli keluarga quarters untuk bergerak ke pusat pemulihan yang terdekat. Dan saya mengharapkan juga pihak semua untuk mengambil perhatian perkara ini, kerana ditakuti sekarang ni air masih mengalir, ya. Sekarang ni air masih mengalir masuk. Dan yang paling buruk adalah satu-satunya laluan keluar air tersebut juga sangkut. Jadi kita tak tahu berapa lama proses yang berlaku, tapi kita dalam usaha juga untuk memastikan perkara-perkara ini kita atasi terlebih awal. Yang paling penting keselamatan daripada ahli keluarga staf dan juga klien kita akan gerakkan dulu, bersama juga aset-aset yang penting juga kita akan selamatkan juga. Itu saja laporan terkini dari saya. Baik, terima kasih kepada Zaidi di atas laporan tersebut. Kita teruskan dengan segmen Personality ADK minggu ini. Kali ini, segmen Personality merupakan seorang pegawai yang cukup berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya daripada unit media ADK Negeri Perak di dalam ruangan segmen Personality ADK. ADK Negeri Perak pada kali ini telah memilih sama besar dari organisasi ADK Negeri Perak untuk segmen Personality ADK. Beliau iaitu Tuan Muhammad Azizi bin Saleh, pengarah ADK Negeri Perak. Jom bersama saya mengenali personality ini. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ingin minta jasa baik Tuan untuk memperkenalkanlah secara ringkas latar belakang Tuan berkaitan dengan kerjaya Tuan di ADK. Okey, terima kasih Encik Zaini. Saya mula berkhidmat dengan ADK pada 2007. Posting pertama saya dari bahagian pencegahan ADK. Kemudian berpindah ke Puspen Sungai Besi, dan selepas itu saya menyambungkan pelajaran saya di bidang sarjana, dan kemudian saya ditempatkan di bahagian perawatan, perubatan dan pemulihan di pejabat ADK, khususnya di bahagian dasar. Dan pada 2018 saya ditempatkan di Puspen Raub, kemudian di Puspen Peluk, yang terkini adalah ADK Negeri Perak. Sepanjang perkhidmatan Tuan berkhidmat di ADK, apakah pencapaian yang telah Tuan peroleh? Sepanjang saya berada di ADK ni, pencapaian saya, pihak perusahaan telah memberi kepercayaan kepada saya berkursus ataupun berseminar di luar negara. Di samping itu juga, alhamdulillah juga saya dapat anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 3 kali. Dan juga anda masih bersama saya di lokasi Komplek Pejabat Kementerian Dalam Negeri Meru Raya Ipoh, Perak. Soalan selanjutnya kepada Tuan Azizi. Saya rasa sepanjang tempoh Tuan berkhidmat di ADK, sudah tentu ada banyak pengalaman. Mohon Tuan dapat kiranya kongsikan secara ringkas pengalaman manis dan pahit kepada semua penonton yang mengikuti siaran ini. Silakan Tuan. Sepanjang 14 tahun saya berkhidmat dengan ADK, sudah tentulah bermacam-macam perkara yang manis yang telah saya kecapilah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ADK kerana beri kepercayaan kepada saya untuk menghadiri seminar di luar negara, seperti di Vienna, di Thailand dan juga di Vietnam. Di samping itu juga peluang juga diberi kepada saya untuk menghadiri kursus berkaitan dengan pencegahan dengan Colombo Plan. Itu saya rasa beberapa pencapaian yang telah dicapai oleh saya, dan begitu juga dengan di sepanjang saya berkhidmat ADK ni, alhamdulillah saya sudah mendapat 3 kali APC, anugerah perkhidmatan cemerlang, dan di mana bagi saya itu adalah satu penghargaan kepada saya, satu kepercayaan kepada saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Kadang-kadang kehebatan seseorang dibayangi di belakangnya ada seorang insan penyuntik motivasi diri dia.
bagi pada diri tuan lah. Adakah seorang insan wujud di belakang tabir yang membakar semangat kepada pencapaian cemerlang kepada tuan dalam kerjaya di ADK? Silakan tuan. Sebalik kejayaan lelaki, sudah tentulah ada wanita di belakangnya. Sudah tentu isteri saya banyak memberi galakan, memberi dorongan kepada saya untuk terus maju dalam kerjaya. Alhamdulillah, begitu juga dengan anak-anak mereka juga turut memberi sokongan kepada saya supaya saya terus maju dalam kerjaya. Mereka juga ingin saya, kalau boleh, ingin melihat saya lebih lagi jauh ke hadapan lagi untuk kemajuan dalam kerjaya saya. Dan saya juga tidak lupa pada arwah kedua ibu bapa saya. Mereka mendidik saya, memberi semangat kepada saya untuk saya terus maju dalam kehidupannya, untuk menjadi seorang insan yang patuh kepada agama dan juga berbakti kepada masyarakat. Tuan, ini ada satu soalan terakhir kepada anggota masyarakat di luar, pesanan amanat untuk mereka dan juga pada organisasi kita. Mungkin juga tuan ada ucapan penghargaan. Terima kasih Cik Zaini. Kepada masyarakat di luar sana, dadah masih lagi merupakan musuh nombor satu negara. Oleh itu, marilah kita semua menjaga keluarga kita supaya menjauhi daripada penguasaan dadah. Begitu juga dengan penerima masyarakat terhadap bekas-bekas penagih dadah. Penerimaan masyarakat penting untuk memastikan kepulihan mereka berterusan. Dan kepada majikan saya, agensi Iktidarah Kebangsaan, saya mengucapkan berbanyak terima kasih di atas kepercayaan yang diberikan sehingga saya mencapai tahap kerjaya saya setakat ini. Sekian, terima kasih. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Segmen personality menutup tirai berita AADK kali ini. Kepulihan anda, keprihatinan kami, lebih baik cegah. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube Mr. AADK. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.